Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa wa 'indal hisab. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima doa dan munajat kita yang lebih mengenali rakan-rakan dan sahabat-sahabat kita yang sedang diuji dengan penyakit ini. Mudah-mudahan mereka yang diuji tersebut diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seterusnya meneruskan majlis kita pada malam ini, sebelum saya mempersilakan penceramah kita, saya akan membacakan sedikit sebanyak biodata penceramah kita pada malam ini. Kita kalau boleh nak beri masa yang sebanyak-banyaknya lah kepada penceramah kita kerana beliau merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam bidang faraid. Jadi nama diberi Muhammad Khusairi bin Salih, Da'i Ilmu Faraid, perunding bebas harta pusaka, juga pemilik syarikat DIF Training and Consultancy. Dilahirkan di Kampung Beladau Kolam, Mane. Alamat tetap di Terengganu dan tinggal di Bandar Bera Pahang. Betul saya, lepas ni boleh ulaslah sikit kalau ada yang terkini ya. Latar belakang pendidikan bermula dengan SK Banggul Peradung, Mane, Kuala Terengganu. Kemudian SK Bandar BI ni, Bandar BI Paka Terengganu. Kemudian seterusnya Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Kemudian SRP, SPM dan Syahadah Thanawi. Seterusnya pada 94 hingga 1998, Universiti Al-Azhar, Ijazah Sarjana Muda Syariah. Kemudian pada 2007, Institut Perguruan Darul Aman, Diploma Pendidikan. Sedikit tentang pengalaman kerja, bermula 1999 hingga 2006, pensyarah Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis. 2008 hingga 2011, Guru Pendidikan Islam. Kemudian 2011 hingga 2016, penolong pegawai pendidikan PPD Bera. Pada 2017, Guru Pendidikan Islam DG 41. Kemudian pada tahun 2017, meletak jawatan sebagai penjawat awam dan terlibat secara sepenuh masa sebagai Da'i Ilmu Faraid. Profession pada ketika ini adalah Da'i Ilmu Faraid, perunding bebas harta pusaka, penceramah dan pengkuliah ilmu faraid masjid seluruh negara, pembimbing seminar, kursus dan bengkel ilmu faraid, trainer kursus pewarisan tanah felda dan banyak lagi lah. Kalau baca semua ni tak habis, kita serahkan kepada penceramah kita pada malam ini untuk meneruskan dengan pengisian dan dimaklumkan di hujung nanti kita akan buka lah. Kalau boleh kita akan tamatkan pada pukul 10. Jadi sekitar 9.45, 9.50 tu bolehlah kita mulakan dengan sesi soal jawab. Sekadar masa yang ada dan kita target akan habis pada pukul 10 lah. Mudah-mudahan yang nak bertanya tu dapat bertanya dan mudah-mudahan Ustaz pun dapat sampaikan apa yang Ustaz nak sampaikan pada malam ni lah, insyaAllah. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Ustaz Muhammad Khusairi bin Salih untuk memberikan pengisian pada malam ini. Silakan Ustaz.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ainul Arifin selaku moderator majlis ilmu kita pada malam ini. Yang saya hormati Puan Guru Besar. Mana satu tu Puan Guru Besar? Tak disebut nama tadi. Seterusnya penolong-penolong kanan, difahamkan AJK, PIBG pun ada sama, para guru-guru dan semualah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rakan-rakan yang dapat bersama-sama dalam program kita pada malam ini. Suara saya okey clear? Okey. Baik. Pertama-tamanya saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak SK Sungai Karang. Betul tak? SK Sungai Karang yang sudi untuk memberi sedikit ruang kepada saya pada malam ini sekitar lebih kurang dalam 1 jam lebih kurang lah. Okay. Untuk kita membicarakan topik berkaitan dengan faraid dan wasiat. Okay, kalau tengok pada banner tu faraid dan wasiat. Saya tak perasan ke banner tu tapi tak apalah insya-Allah. Okey. Sebab hasil daripada perbincangan saya dengan Ustaz Allah lupa dah namanya. Yang JPN tu minta maaf saya pelupa nama dia. Okey, biasa sangat. Okey, saya kata saya nak berkongsi sebab masa tak panjang, so mungkin saya akan berkongsi sekadar pengenalan saja berkaitan dengan faraid dan pusaka. Okey, tetapi tak apalah. Kalau kehendak pihak tuan-tuan untuk kita membicarakan soal faraid dan wasiat, so insya-Allah kita akan sentuhlah. Okey, dua-dua perkara ini pada malam ini. Cuma saya menggunakan pakai slide yang saya ada ni, tuan-tuan insya-Allah kita akan follow slide ini dan kupasan berkaitan dengan faraid dan wasiat itu kita akan sama-sama bincang. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Bila menyebut tentang ilmu faraid ni sebenarnya, dia ilmu yang Allahu Akbar, ilmu yang sangat-sangat praktikal sebenarnya. Kan? Yang mana ilmu ni berkait dengan semua orang. Cumanya kadang-kadang orang sebut ilmu faraid ni ilmu lepas mati. Kan? Bila berlaku kematiannya baru orang duk sibuk dengan pusaka, baru sibuk nak bagi harta ikut faraid dan sebagainya. Kan? Seolah-olahnya masa kita hidup ni tak perlu kita belajar lah. Kan? Sebab di sana kalau selepas kematian orang kata ada amanah raya berhad, ada mahkamah syariah, ada pejabat agama, kan? Ada ustaz-ustaz yang boleh kita rujuk, kan? Adanya pejabat pusaka dan seumpamanya lah. Kan? Tapi sebenarnya tuan-tuan, kalau kita melihat kepada situasi-situasi yang berlaku sekarang, isu-isu pusaka ni memang antara isu yang besar sebenarnya berlaku dalam negara kita, dalam masyarakat kita. Cuma saya boleh sebut mungkin isu ni tidak ataupun kurang diketengahkan kepada masyarakat kita. Kecuali bila mereka berdepan dengan masalah, baru mereka akan cari. Bila berdepan dengan masalah, baru mereka akan cari. Sekejap saya bateri sekejap. So tuan-tuan sekalian, menjadi sebenarnya satu kepentingan untuk kita belajar ilmu ini. Kan? Sebab ilmu ni dia akan berkait dengan kita dan saya percaya tuan-tuan yang bersama-sama dengan saya pada malam ini, kita ada 70 lebih pada malam ini, saya ingat setiap orang ada isu yang berbeza. Kan? So bila kita faham, bila kita belajar, kita akan mengenali apa yang kita sebut sebagai struktur faraid dan kita akan nampak isu-isu yang mungkin
kita akan hadapi apabila kita meninggal akan datang. Kan? Kita akan hadapi itu. Baik, insyaAllah saya akan follow kepada slide saya ni. So tuan-tuan sekalian, slide ini sebenarnya daripada buku saya sendirilah. Ini buku saya, Panduan Ringkas Ilmu Faraid dan Pengurusan Harta Pusaka, yang memang saya tulis asalnya adalah modul kursus saya, seminar dan seumpamanya, tapi saya bukukan sekurang-kurangnya boleh menjadi panduan lah kepada rakan-rakan yang memerlukan kepada orang kata sedikit ilmu berkaitan dengan faraid dan pengurusan harta pusaka. Baik, saya nak mulakan dengan objektif. Tuan-tuan sekalian, bila kita sebut tentang faraid, dalam perkongsian saya letakkan tiga objektif. Pertama, tuan-tuan sekalian, kita nak faham kaitan faraid dengan diri kita sendiri. Kita jangan fikir orang lain. Kadang-kadang tuan-tuan, bila bercakap bab faraid ni, orang duk bayangkan cerita mak ayah dia lah, meninggal tak selesai lagi lah, itulah, inilah. Kadang buat keluar cerita moyang dia lah yang lama-lama lah. Kan? Sebab pengalaman saya dalam bidang ni, kan, bila mana saya berhenti kerja 2017, dan walaupun sebelum tu memang saya dah banyak terlibat dengan pengurusan, hatta masa duduk di PPD pun, sehingga ada pegawai JPN yang datang ke PPD pun kata, kita tak jumpa pejabat pusaka di PPD mana-mana, ada di PPD Bera je, dia kata. Kan, sebab orang datang merujuk tentang faraid dan pusaka di PPD Bera. Kan, jadinya bila saya duduk dalam bidang ini dengan orang kata dia lah macam-macam isu dan sebagainya, tu yang saya buat keputusan untuk berhentilah. So saya memang fokus sepenuhnya kepada dakwah faraid. Jadi tuan-tuan, kita nak faham kaitan faraid dengan diri kita sendiri. Kan, itu yang paling penting. Bila kita belajar ni, kita nak kena tahu kita ni siapa sekarang. So apa harta yang kita ada. So siapa waris kita kalau kita meninggal dunia. Ini persoalan yang kita kena tanya sekarang. Kita siapa? Kalau kita suami, kita ada siapa waris kita? Kan? Kalau kita ada isteri, kita ada siapa waris kita? Kalau kita sebagai ayah mak, kita ada siapa? Kalau kita sebagai anak, kita ada siapa? Kalau kita sebagai abang, sebagai adik, sebagai kakak, kita ada siapa? So semua orang berkait. Semua orang berkait. Sama ada dia dah berkahwin, dia orang bujang, hatta kalau anak-anak yang masih kecil pun tuan-tuan berkait rapat dengan hukum faraid ini. Saya percaya tuan-tuan, khususnya rakan-rakan guru-guru kita, bagi orang yang bekerja, kalau dah berkahwin, ada anak, saya tengok kebanyakan ayah mak menyimpan duit untuk anak. Betul tak? Kita simpan duit untuk anak kita. Kita buka akaun bank, kita simpan tiap-tiap bulan untuk anak kita. So duit simpanan lah. Dan saya percaya duit tu kalau kita tanya orang yang menyimpan, dia simpan tu untuk siapa? Semestinya dia jawab untuk anak dia lah. So tuan-tuan kena faham, bila kita simpan untuk anak kita, itu adalah pemberian kita kepada anak. Saya teringat satu persoalan tuan-tuan, semasa saya berprogram di Bera lah. Masa zaman saya bekerja lagi. So di satu sekolah, ada orang jemput untuk ladak. Seorang cikgu perempuan ni dia tanya saya. Dia kata, Ustaz, anak saya meninggal umur setahun lebih. Dia ada anak kecil meninggal umur setahun lebih. Dan dia tanya, dia kata anak dia tu dia simpan duit. Dia simpan duit di bank lah. Saya lupa bank ke tabung haji untuk anak dia tu. Dan duit tersimpan sebanyak 6,000. 6,000 tuan-tuan. Dia cerita. Jadi bila anak tu meninggal, bila kita bercakap dalam program macam ni, baru dia orang terbuka sebenarnya tentang isu-isu pusaka. Bila anak dia meninggal, maka dia tanya saya, dia kata, siapa yang berhak atas duit 6,000 itu? Tu nampak tak tuan-tuan? Kan, seorang ibu bila anak dia meninggal, yang anak tu meninggal umur setahun lebih je tuan-tuan. Bukan umur, bukan besar, bukan orang tua ni. Ini umur setahun lebih dan ada duit disimpan oleh mak dia dalam akaun bank sebanyak 6,000. So siapa yang berhak atas duit 6,000 ni? Kan, di sini dah berkait dengan pusaka walaupun anak yang meninggal tu baru umur 1 tahun. So saya tanya pada cikgu tadi, cikgu ada suami, ya ada, ayah kepada budak tadi ada. Dan cikgu ada anak-anak lain, ya ada, dia kata. Anak lain pun ada 2-3 orang lagi. So jawapannya tuan-tuan dari segi hukum faraid, duit 6,000 tadi pusaka anak yang meninggal itu, yang dapat duit tersebut, si ibu itu, cikgu yang menyimpan asalnya duit dia, yang menyimpan untuk anak dia tu, dia berhak dalam hukum faraid 1/6. Sebab apa 1/6? Sebab dia ada anak-anak yang lain. Ataupun dalam kaedah faraid, si mati ada adik-beradik yang lain. Bila si mati ada adik-beradik, ramai adik-beradik, maka ibu dia 1/6,
ayah dia akan dapat baki, kita panggil asabah. So bayangkan duit 6,000, 1,000 untuk mak, 5,000 untuk ayah. Kan? Di sini cikgu tu tanya, dia kata ustaz, dia mula terkejut. Dia kata duit tu kan asal duit saya. Ni dia punya isu dia tu tak. Duit tu kan asal duit saya. Saya kata betul cikgu, duit tu memang asal duit cikgu. Tapi masa cikgu simpan untuk anak itu, cikgu niat apa dia? Takkan tumpang akaun, takkan bagi pinjam. Cikgu mesti niat bahagi kepada anak itu. Itu adalah hibah, itu adalah hadiah. So itu jadi pusaka anak itu dan kembali kepada hukum faraid, cikgu dapat 1,000 saja. Suami dapat 5,000. So kalau suami itu ada rasa tolak ansur untuk melepaskan hak 5,000 dia tu kepada cikgu, kepada isteri dia, itu terpulang kepada dia. So hukum faraid membenarkan. Tapi yang saya nak sebut di sini tuan-tuan, kadang-kadang kita tak boleh nak bayang inilah situasi sebenar yang berlaku. Sehingga selepas itu datanglah persoalan, ustaz, bagaimana kalau suami isteri ni dah bercerai? Agak-agak boleh dapat balik tak 5,000 tu? Kalau dia masih suami isteri, rasanya boleh dapat balik lah 5,000 tu kan. Kalau dia dah bercerai, agak-agak boleh dapat balik tak? Itu tuan-tuan fikir sendiri. Jadi bukan maksudnya kita tak dibenarkan menyimpan. Tetapi setidak-tidaknya kalau kita menyimpan, kita faham. So apa berlaku akan datang, siapa yang mati, siapa yang pergi dulu, kita faham. So tak ada masalah. Kita bimbang bila benda ni tak dibina dengan kefahaman. Kalau cikgu tadi, anak dia meninggal, dia ambil duit itu, semua sekali dia ambil, so apa hukum dia ambil tuan-tuan? Kan hukum makan pusaka, hak waris lain, ini adalah hukumnya haram. Kecuali dengan persetujuan waris. So ini isu-isu kita nampak kecil tuan-tuan. Tapi bila melibatkan hukum halal dan haram ini, dia menjadi isu yang besar. Baik, itu nak cerita kaitan dengan diri. Saya sebut tadi itu kaitan dengan anak yang baru umur setahun lebih. Bagaimana kita pula kalau kita yang meninggal? Kita sebagai suami, kita ada aset kita, kita ada harta kita, rumah kita, tanah kita, kenderaan kita, duit kita, macam-macam bentuk tuan-tuan. Kita sebagai isteri yang bekerja, kita ada aset kita. Kan? Dan saya percaya setiap orang ada harta tersendiri dan tak dapat tidak dia kena faham tentang faraid ini kaitan dengan diri dia dan juga harta dia. Sebab selepas kematian nanti, waris-waris akan berdepan dengan hukum faraid dan apa sebenarnya yang akan berlaku selepas daripada itu. Ini yang penting yang kita nak kena faham. So tuan-tuan, ini yang pertama. Kita nak faham kaitan ilmu ni dengan diri kita sendiri dan juga harta kita. Struktur faraid ni dia berbeza, dia berubah-ubah. Dia tak tetap, dia tak sama. Kan? Sebab kematian tu dia akan berlaku bila-bila masa sahaja dalam keluarga kita. Terutama musim sekarang, pandemik. Ya, saya kebelakangan ini, dalam tahun inilah khususnya banyak menerima persoalan-persoalan kematian berlapis. Tuan faham kematian berlapis dalam ilmu faraid dipanggil munasakhat. Kematian berlapis ni ada kes suami mati dulu. Kan? Covid, selepas suami meninggal dalam seminggu, isteri pula meninggal. Kadang-kadang 2-3 hari meninggal. So bila berlaku kematian begini, suami mati meninggalkan harta, isteri tu waris sebab isteri tu masih hidup. Ya, masa suami meninggal, isteri masih hidup. So, isteri ada bahagian daripada harta suami. Bila isteri pula meninggal, harta isteri dan bahagian yang dia terima daripada suami dia tu akan pergi pula ke waris isteri. Jadi, di sini berlakunya berlapis. So, bila berlakunya berlapis, dia mungkin akan mendatangkan cabaran-cabaran yang lagi besar. Ya, cabaran yang lagi besar. Itu benda-benda yang kita nak kena renung, yang kita nak kena faham. Sebab dia sangat berkait. Saya share tuan-tuan, saya kongsi. Sebab tu, sebenarnya Ustaz Eno, 1 jam ni sebenarnya 1 jam ni sebenarnya memang tak cukup. Okay? Tapi tak apalah, kita cubalah setakat yang kita mampu. Okay, saya kongsi satu kes sahabat saya. Isteri dia baru meninggal, baru dalam seminggu 2 ni lah. Kan? Sahabat ni dia kahwin, dia tak dapat anak. Harta tak banyak tuan-tuan, harta tak banyak. Tapi kita nak gambarkan dia punya isu, cabaran, ujian, supaya kita sama-sama kita faham sekarang. Kan? Arwah ni, dia ada sebuah kereta, dia beli kereta. Kan? Dia beli kereta. Dia tak ada aset lain lah, tanah rumah tak ada. Dia meninggal, dia ada sebuah kereta, anak tak ada. Jadi kereta tu, diceritakan selepas kematian dia ni, suami ni duk rujuk dengan saya. Kadang-kadang lepas subuh tu soalan dah masuk dah. Tanya mengadu kan. Kereta ni dibayar oleh suami isteri. Kereta nama isteri. Tapi yang bayar tu, isteri pun bayar, suami pun bayar. Kan? So persoalannya, kenapa suami bayar? Macam tanya Ustaz Enol kan. Kalau isteri Ustaz Enol beli kereta,
Nama kereta, nama isteri, tiba-tiba ada bulan-bulan Ustaz Enol yang bayar. Kenapa bayar? Kasih sayang. Betul tak Ustaz? Kan? Bukan paksaan. Tak ada isteri yang paksa, abang bayar kereta bulan ni. Kalau tak bayar, janganlah. Tak balik rumah, contoh. Kan? Tak macam tu lah. Kita buat tu semua kasih sayang. Tetapi daripada kasih sayang yang kita bina ni tuan-tuan, kadang-kadang, saya nak sebut kadang-kadang, kasih sayang yang kita bina ini, dia berlaku hanya melibatkan suami isteri. Kita tak kaitkan kasih sayang kita tak hubungkan kasih sayang kita melangkaui kepada siapa? Mak mentua kita, pak mentua kita, adik-beradik kita, ipar duai kita. Dia tak pergi ke sana. So bila berlaku kematian kepada isteri, suami ni mengadu. Dia kata Ustaz, peringkat awal bila arwah meninggal, kereta ni mak ayah tolak. Mak ayah tak nak kereta ni. Mak ayah lepaskan kepada dia. Sebab mak ayah tahu. Tiba-tiba dia kata bila dia nak mula start proses kereta ni, kan? Tiba-tiba mak ayah tukar keputusan. Mak ayah tuntut kereta. Kan? Mak ayah tuntut kereta. Tuan-tuan, isu yang berlaku sekarang ialah kereta ni dibayar 800 bulan. Saya tak pasti kereta apa, tapi 800 bulan ni agak boleh tahan jugalah. Okey. Ada hutang lagi 4 tahun, value kereta 43,000, hutang kereta dengan bank 42,000. Boleh bayang, boleh baca kita beli kereta, pakai bulan-bulan bayar hutang, sebenarnya duit tu habis macam tu je. Bila berlaku kematian, yang faraid mana sebenarnya? Kalau value kereta tu 43,000, hutang dengan bank 42,000, yang difaraidkan sesama waris 1,000 je tuan-tuan. Kan? 1,000 je. So soal hutang tu siapa nak tanggung? Kan? Jadi di sini Allahu Rabbi tuan-tuan, dia bila waris tak boleh nak duduk bersama, berbincang. Waris tak ramai pun. Suami, ayah, mak. Tetapi ayah mak dipengaruhi oleh anak-anak dia. Itu dia ada isu di belakang tu. Jadi tuan-tuan, benda-benda ni macam ni kita nak kena faham sekarang. Kita nak kena bincang. Kita nak kena bercakap. Kan? Dan saya selalu sebut dalam mana-mana perkongsian, suami kalau nak bayar harta isteri, biar faham betul-betul. Jangan bila isteri meninggal, dia down pada masa tu kerana aku banyak menyumbang. Begitu juga isteri, nak bayar harta suami, nak share, kasih sayang, nak kongsi, faham betul-betul. Kan? Bila suami meninggal, ada tuntutan daripada waris suami, kita akan jadi down. Kan? Kita ingat balik, selama ni kita bayar, penat kita bayar. Kita dah hilang apa yang kita korbankan selama ini, tuan-tuan. Sebab tu, saya selalu pesan. Minta maaf, saya sebut di mana-mana program. Kalau libatkan suami isteri, kalau rasa macam tak berapa nak orang kata faham benda ni, harta suami yang punya, suami yang bayar. Harta isteri yang punya, isteri yang bayar. Kan? Jangan duk sibuk-sibuk, abang nak bayar, isteri nak bayar dan sebagainya. Ada seorang cikgu di Bera, tuan-tuan, dia beli rumah, kan? Dia loan rumah, suami kerja sendiri. Loan rumah dia, dibayar rumah tu bulan-bulan 1,500. Potong gaji lah. Kan? LPPSA, dan memang loan tu atas nama dia. Tetapi memikirkan kasih sayang kepada suami, kan? Jadi dia kata kalau nama dia seorang-seorang rasa macam tak seronok je. Akhirnya dia keluarkan kedai SP, masa dia nak buat loan tu, dia keluarkan kedai SP, suami. Akhirnya masuk nama suami 1/2 dalam geran. So dalam geran tu nama isteri 1/2, nama suami 1/2. Kan? Jadi bila dah ada nama dalam geran, so pada zahirnya itu adalah milik dua orang. Walaupun isteri yang bayar paling banyak ataupun semua isteri bayar, yang suami masuk nama setengah tu just kerana keluarkan duit kedai SP je. Bila dah bayar, mula dia berfikir. Dia dah ikut program dengan saya, dia datang jumpa, Ustaz, kalaulah suami saya meninggal, yang nama dia dalam geran tu, macam mana? Dapat ke saya ke macam mana? Saya kata tak dapat ke awak. 1/2 atas nama suami, itu pusaka suami, yang dapat kepada cikgu 1/8 faraid. Isteri. Yang baki itu akan pergi kepada waris lain. Ada anak-anak, ada ayah mak dan sebagainya. Di situ mula dia berfikir. Kan? Dia tanya soalan pelik-pelik lagi, Ustaz. Dah kalau bercerai, Ustaz? Tuan-tuan bayang. Dia mula mari. Masa nak buat tu, dia tak fikir. Sebab dia tak ada ilmu. Dia tak faham. Bila dah buat, dia dah dengar perkongsian ilmu, mula dia tanya, Ustaz, kalau kita dah bercerai, macam mana pula? Jadi, tuan-tuan nampak dia punya persoalan-persoalan yang akan datang. Ni saya nak gambarkan, tuan-tuan. Kita nak faham benda-benda macam ni. Sebab bila saya berkongsi, saya macam tahun ni kan, bila mana dalam Allahumma salli ala Muhammad, dalam silibus SPM,
tingkatan 5 masuk subjek faraid. Ramai guru-guru agama berbengkel dengan saya, kan? Alhamdulillah, nampaknya kita boleh sebarkan dakwah faraid ni ke sekolah-sekolah menengah, tetapi persoalan cukup banyak. Ustaz-ustazah kita tanya, "Ustaz, saya beli rumah joint loan. Ustaz, saya buat rumah tanah geran suami. Ustaz, geran saya, suami buat rumah atas tanah saya." Kan? Macam-macam cerita, tuan-tuan. Kan? Mulalah dia orang fikir balik. Dia orang bincang, dia orang tanya persoalan-persoalan yang berbagai, tuan-tuan. Saya percaya benda ni dia akan berlaku dalam kepada tuan-tuan sendiri dan kepada siapa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, cikgu-cikgu sekalian, tuan-tuan sekalian, kita nak betulkan salah faham masyarakat. Salah faham ni cukup banyak sebenarnya, dari sudut ilmunya, dari sudut teknikal, proses perundangan dan sebagainya lah. Tapi apa yang saya rangkum malam ni, apa yang saya sebut dalam slide saya ni, salah faham orang kata faraid ni susah. Orang tak minat belajar faraid. So saya, walaupun saya cuba ambil, kita kata buat satu keputusan besar berhenti kerja, kan? Dan saya percaya dakwah ni bukan satu dakwah yang mudah sebenarnya. Kan? Sebab bila saya pergi banyak tempat, memang ilmu ni ilmu yang sangat-sangat terpencil. Kan? Yang jarang kita dengar, kuliah-kuliah di masjid kadang-kadang langsung tidak ada dan sebagainya lah. Kan? Tapi saya percaya, Alhamdulillah, 15 tahun saya duduk dalam bidang ni, saya nampak dakwah ni dah mula berkembang. Ya, jadi mungkin pandangan yang kata faraid ni susah, dia dah mula terhakis sedikit demi sedikit. Orang dah mula nak belajar, mula nak tengok. Kan? Isu-isu yang berlaku hari ni orang mula nak faham. Ada orang kata faraid tak adil. Jadi minta jauh daripada kita kata hukum Allah ni tak adil. Faraid ni hukum Allah. Disebut dalam Al-Quranul Karim, nasiban mafruḍa. Ayat 7 surah An-Nisa, pembahagian yang diwajibkan oleh Allah. Disebut dalam ayat 12, faridatan minallah. Ayat 11, faridatan minallah, kewajipan daripada Allah. So tuan-tuan, saya nak sebut terus, beramal dengan hukum faraid atas harta pusaka si mati ni hukumnya fardu ain. Dia bukan boleh pilih. Tuan-tuan, kalau mungkin kita duk dengar kenyataan yang kata kita boleh pilih, nak urus pusaka ni, nak ikut faraid boleh, nak bagi sama rata boleh, nak muafakat boleh, sebenarnya tak boleh. Ya, sebenarnya kalau buat pilihan, dia bukan pilihan. Ya, dia bukan solusi takhir. Ada orang kata faraid ni ikhtiar takhir. Kalau dah berkelahi, dah bergaduh apa semua, baru balik faraid. Saya duk nampak kebanyakan kes berkelahi, bergaduh. Bukan kata faraid, memang tak boleh selesai dengan apa jua cara pun. Kan? Jangan kata kembali kepada faraid. Jadi tuan-tuan, sebahagian besar daripada masyarakat kita, bila tak faham ni, dia salah letak di mana duduknya faraid itu. Saya akan kongsi nanti insyaAllah. Okey. Buatlah wasiat dan juga hibah. Ini antara isu-isu yang berlaku dalam masyarakat kita. Kan? Kita disuruh ataupun di luar sana ada agensi, ada wakil-wakil daripada agensi syarikat yang mempromosi wasiat. Hatta mengatakan wajib buat wasiat. Kan? Wajib buat wasiat. Baru ni saya tegur ada seorang influencer, ada sebut kan dalam Facebook saya. Anak orang muda, umur 29 tahun, tapi memang dia kira macam ikon orang muda lah. Kan? Memang follower dia memang nak banding dengan saya memang kalah lah. Follower dia 30,000 lebih. Kan? Follower kita kan sikit je. Jadi dia ada buat satu poster membandingkan hibah dengan wasiat. Kemudian dia tulis di situ hibah tu sunat, wasiat tu wajib. Kan? Jadi bila kita tengok ini memang satu kenyataan yang salah. Kan? Daripada mana datang wasiat tu wajib? Bila saya masuk dalam Facebook saya, ada rakan-rakan kita yang menjadi rakan dengan dia, so send ke dia balik. Kan? Sampaikan apa yang kita komen. Sebab saya tak kenal dia pun. Kan? Kita bila ada isu-isu yang berat dalam isu pusaka faraid, saya suka post dalam Facebook sebagai teguran dan sebagai perkongsian kepada umum. Jadi alhamdulillah dia mesej kepada saya, dia kata terima kasih dan saya akan betulkan balik. Jadi setidak-tidaknya dia cuba untuk buat perubahan lah. So tuan-tuan, isu wasiat dan hibah ni sebenarnya bukan kata tak boleh. Kan? Wasiat, hibah, sesuatu atau hukum yang dibincang, yang dibincang dalam kitab-kitab fiqh. Kan? Benda yang boleh. Maksudnya hukum yang disyariatkan. Bukan tak boleh. Tetapi kita kena faham sejauh mana wasiat dan hibah itu boleh berlaku. Baru ni ada satu artikel. Sebab musim pandemik ni kan orang tengok macam-macam ujian, kematian dan sebagainya. Entah siapa yang tulis satu karangan, dia kata ada 10 perkara. Dia listkan 10 perkara.
Kan yang kita kena laksanakan sekarang ni di akhir zaman dan sebagainya, dia kata kena banyakkan ibadah, kena banyakkan bersedekah, ada hutang-hutang selesaikan dan sebagainya. Last sekali yang ke-10, mungkin cikgu-cikgu ada jumpa, terima dalam WhatsApp, 10 dia kata apa? Jika kita ada harta, kan, wasiatkan atau hibahkanlah semua harta kita dengan segera, kerana dibimbangi waris kita akan merempat setelah kematian kita. So tuan-tuan minta maaf, kata-kata macam ni pada saya, kan, orang yang duduk dalam bidang dakwah ni tuan-tuan, sangat-sangat jahat sebenarnya. Kan? Kenapa sampai dikatakan merempat? Habis selama ni tak ada wasiat, tak ada hibah ni, maknanya waris-waris yang menerima faraid tu kira merempat semua lah. Ini keadaannya. Jadi bila masyarakat awam yang mungkin tak faham, dia akan dengar, dia akan kata, oh tak payah faraid lah, jom kita hibah, kita wasiat. Tuan-tuan, jadi di sini kita nak kena faham betul-betul tentang topik wasiat dan juga hibah. Jadi wasiat dan hibah ni satu elemen, satu perancangan yang diharuskan, dibolehkan. Tetapi janganlah sampai kita kata wasiat dan hibah ni lebih utama daripada faraid atau inilah satu-satunya penyelesaian kepada harta pusaka. Kan? Itu tak kena. Baik, kemudian salah faham yang banyak juga berlaku ialah baik bahagi sama rata. Saya percaya cikgu-cikgu sekalian, orang perempuan memang dia suka kepada bahagi sama rata. Kan? Jarang kalau kita dengar kan, kita dengar orang bincang bab pusaka, tiba-tiba orang lelaki kata, orang lelaki mula dulu, waris lelaki lah, anak lelaki kata, abang cadang kita bagi sama rata lah harta pusaka arwah ayah ni. Tiba-tiba perempuan bercakap, abang saya tak setuju, saya nak bahagian faraid saya. Jadi jarang kita dengar tuan-tuan. Kan? Memang bukan jarang, saya pun tak pernah. Selalunya pengalaman kita duk bantu, orang perempuan dulu-dulu lagi tanya soalan, Ustaz, kalau kita nak bagi sama rata boleh ke tidak? Memang dulu-dulu orang perempuan tanya. Kan? Tak ada salah tuan-tuan nak bertanya, nak mencadangkan sebagainya. Tetapi soal hukum kita kena faham. Kan? Soal bahagi sama rata ni di mana duduknya? InsyaAllah saya akan kupas nanti. Ini baru dalam objektif ni. Okey. Yang ketiga tuan-tuan, objektif kita bila kita faham faraid, kita nak hayati konsep mengurus. Kan? Konsep mengurus dan konsep mengagihkan harta pusaka dengan kaedah yang betul. Kan? Kaedah betul, kaedah sempurna. Sebab kita nampak tuan-tuan, faraid ni kalau kita faham, kita belajar faraid. Faraid ni kalau kita belajar teori dia, memang kita akan nampak bahagian-bahagian tu. 1/8. Siapa dapat 1/8? Isteri, kalau suami meninggal, isteri dapat 1/8 kalau suami ada anak. Kalau suami tak ada anak, isteri 1/4. Kalau suami poligami, ramai isteri, 1/8, 1/4 tadi berkongsi. Kan? Itu penting. Kan? Kalau suami pula isteri mati, suami dapat 1/2 kalau isteri tak ada anak. Tuan-tuan, saya kena bagi macam ni lah. Okay, kalau isteri ada anak, suami dapat 1/4 daripada harta suami. Ya? Dan bagaimana pula kalau si mati ada ayah mak? Ayah mak 1/6 kalau si mati ada anak. Ayah 1/6, mak 1/6 kalau si mati itu ada anak. Jadi tuan-tuan, kita akan berdepan dengan situasi kalau orang mati tak ada anak dan sebagainya. Kan? Jadi itu antara isu yang boleh berlaku lah. Cuma saya nak sebut di sini, walaupun hukum syarak dah letakkan bahagian-bahagian, portion-portion tertentu, pecahan tertentu, kadar tertentu. Tetapi kalau kita pergi ke pengurusan, ini nak cerita. Kalau kita pergi ke pengurusan, teknikal untuk mengagihkan harta pusaka, bukan semua harta praktikal dan munasabah untuk kita pecah-pecahkan mengikut bahagian tadi. Yang mudahnya duit. Si mati tinggal duit 1,000, isteri 1/8, RM125. Mudah, kita boleh pecahkan. Boleh pecahkan duit RM125. Kalau kata meninggal tinggal duit RM10, isteri 1/8, RM1.25. Boleh lagi dapat? Kan boleh lagi dapat RM1.25 kan? Boleh tukar lagi dengan shilling RM1.25. Maknanya duit mudah. Tetapi tuan-tuan, kalau kita pergi ke rumah, kita pergi ke tanah, kita pergi ke kenderaan, kita pergi ke aset-aset yang lain, di sinilah memerlukan kepada penghayatan, di sinilah memerlukan kepada muafakat, perbincangan, runding cara, pengorbanan, kasih sayang, macam-macam elemen tuan-tuan yang perlu ada. Tetapi kalau waris tuan-tuan, bila berlaku kematian, dia sudah dibina dengan krisis-krisis tertentu sebelum daripada itu dalam keluarga. Macam mana harta pusaka tu nak diselesaikan? Ya, saya baru berdepan dengan kes petang tadi.
Sebenarnya dia dah refer pada saya dah 2-3 hari lah. Isunya tuan-tuan ni saya nak cerita supaya kita ambil ibrah, kita ambil pengajaran. Ini dia akan memberi kesan kepada waris. Cerita dia suami isteri, ini berlaku dalam Felda lah. Sebab saya pun memang trainer Felda. So suami isteri ini, peneroka Felda, entah diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian di mana ada krisis. Dia tak berpisah, dia tak bercerai. Tapi ada krisis antara isteri dengan suami yang akhirnya menyebabkan suami keluar daripada rumah, duduk dengan sebahagian anak dan mak pula dengan sebahagian anak. Akhirnya keluarga ni berpecah kepada 2 tim, 2 grup. Berpecah kepada 2 grup, tuan-tuan. Penyudahnya sekarang, bila suami meninggal, tuan-tuan, anak berpecah kepada 2 tim. Kan? Satu tim anak bersama dengan mak, kan? Satu tim anak lain pula. Saya kadang-kadang Allah Rabbi macam tak boleh bayang lah macam mana kalau zaman kita anak-anak, zaman kita kecil-kecil dulu, kan, dengan adik-beradik baik sangat, gurau senda, kadang-kadang berkelahi pun tapi baik balik. Tiba-tiba bila berlaku kematian, kan, mak, kematian kepada ayah, tiba-tiba kita jadi jauh. Saya macam tak boleh bayang, walaupun benda ni boleh berlaku kepada sesiapa saja, tapi kita rasa macam tak boleh bayang kenapa benda ni berlaku dalam keluarga, sesama adik-beradik, tuan-tuan. So kita sama-sama muhasabah. Kan, kalau boleh kita berjuang untuk selamatkan keluarga kita hari ini, so berjuanglah, kan, dengan sepenuhnya. Janganlah putuskan, kan, hubungan itu sehingga orang kata urusan pusaka sangkut dan sebagainya. Datang jumpa saya kata isunya Felda, kan, hasil pula tidak melalui Felda, diuruskan sendiri. Dia kata ayah dah meninggal setahun, kami tak dapat apa-apa. Kan? Itulah antara kesan-kesan yang berlaku. So benda ni dia akan berpanjangan, dia akan berpanjangan. So kita nak adanya penghayatan-penghayatan dalam kaedah mengurus dan mengagihkan harta pusaka. Baik, tuan-tuan sekalian. Okey, pukul 10 saya sebut tadi kan. Kita ada lebih kurang dalam 15 minit, 20 minit lagi untuk saya bagi buka soalan. Tak apa. Okey, apa itu faraid sebenarnya? Okey, saya sentuh sikit faraid, nanti saya akan sentuh tentang wasiat supaya kita rangkumkan apa yang kita nak bincang pada malam ni. Faraid ini ialah satu ilmu, ia satu hukum Allah, hukum syarak, kan, dibincang dalam kitab fiqh, memang berdalilkan ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ilmu tentang pembahagian harta pusaka. Biasa setakat tu je lah. Cuma saya suka masukkan bersih di sini. Kenapa, tuan-tuan? Ini saya nak sebut. Sangat-sangat penting. Kan? Kalau bercakap dengan tuan-tuan, termasuk saya sendiri, kan, kita semua dalam majlis pada malam ni, siapa tak ada hutang? Siapa tak ada hutang? Ada orang berani angkat tangan. Cuba angkat. Kan, ada tak cikgu tak ada hutang, ataupun tuan-tuan yang ada malam ni tak ada hutang, kan? Tak ada, tuan-tuan, kan? Tak ada orang yang kata dia tak ada hutang. Boleh ada tapi jarang sangat jumpa. Jadi tuan-tuan, paling tidak kita ada hutang, kan? Kalau kita sebagai orang kata penjawat awam ni, kita bekerja, kita ada personal loan, kita pernah ada personal loan, kita ada loan rumah, loan kenderaan dan seumpamanya, kita ada hutang. Kan, kita hutang-hutang kecil pun kita ada dan seumpamanya. So tuan-tuan, yang ni yang kita nak bersihkan. Maksudnya, perlu dibersihkan selepas kematian, bukan kita nak bersihkan, tetapi waris-waris kita. Waris-waris kita kena bersihkan hutang kita tu. Sebelum mereka dapat agihan harta tu, mereka patutnya bertanggungjawab dan tahu bahawa hutang arwah ini perlu dilunaskan dulu. Sebab Nabi pun sebut dalam hadis, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa kita ni seorang mukmin, tuan-tuan, tergantung sehinggalah hutang kita dilunaskan. Masa hidup kita ikhtiar untuk selesaikan hutang kita. Tapi mungkin kita tak mampu. Kalau sempat, alhamdulillah. Tetapi kalau kita tak mampu, kita mati, tuan-tuan, meninggalkan harta, ada hutang, wajib kepada waris. Mula-mula sekali, tuan-tuan, wajib kepada waris tunaikan hutang kita. Hatta dalam mazhab Syafi'i ni, tuan-tuan, bukalah kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i, sebelum urus jenazah, mazhab Syafi'i meletakkan tunaikan hutang nombor 1. Tuan-tuan, bayang kalau agak-agak tak tertunai hutang kita. Ataupun, sorry, agak-agak rasanya tak terkebumi jenazah kita. Kalau nak fokus nombor 1 tu, tunaikan hutang. Kan? Tu. Dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, hutang nombor 1. Bahkan ada satu hadis yang cukup menarik, tuan-tuan, tentang kisah sahabat meninggal, Nabi tak nak naik solatkan jenazah dia, tuan-tuan.
Kenapa tak nak naikkan solat jenazah? Nabi tanya, sebelum naik sembahyang jenazah tu Nabi tanya sahabat ni, arwah ni ada hutang ke tidak? Bila sahabat kata ada hutang, Nabi berhenti naik. Nak jadi imam tu Nabi berhenti. Bukan kata tak boleh jadi imam. Kan? Kalau jadi imam bukan sembahyang jenazah tu tak sah, tapi Nabi nak ajar kita, nak didik. Supaya janganlah arwah jenazah ni, orang mati ni dikebumikan dalam keadaan waris tak tahu apa pasal hutang. Tak ada orang nak selesaikan hutang dia, tuan-tuan. Sebab tu, bila kita bercakap soal ilmu faraid, antara elemen-elemen sangat penting, tuan-tuan, ialah pengurusan hutang kita. Ini kita yang sekarang ni, kita berhutang ni, so sejauh mana kita uruskan hutang kita dengan cara yang terbaik. Ya, hutang-hutang kita tu. Kalau kita buat loan rumah, so mana dokumen yang berkait dengan hutang kita yang kita compilekan supaya waris kita tahu. Kita ada hutang kereta, mana dokumen yang berkait dengan hutang kereta kita yang kita susun, letakkan dalam satu tempat supaya waris kita tahu. Kita ada hutang itu, hutang ini dan sebagainya. Kan? Saya banyak berdepan dalam khidmat bantu ni, kadang-kadang orang tanya pasal fidyah. Tinggal puasa. Kan? Macam mana nak qada, nak coverkan puasa tu dengan fidyah. Ya? Orang simpan duit banyak tapi zakat tak bayar. Duit simpanan dalam bank, tuan-tuan, bank tak keluarkan zakat. Kita simpan dalam tabung haji saja, tabung haji zakat kan. Bank lain tak keluarkan zakat. So kita wajib keluarkan zakat. Tak keluar zakat, itu jadi hutang kita. Jadi tuan nak bercakap soal hutang ni, itu yang saya masukkan bersih. Kan? Itu tajuknya panjang lah. Okey. Kepada setiap waris yang berhak. So kalau nak kenal waris itu, insyaAllah saya cuba sentuh sikit nanti kalau sempat. Kalau dalam persoalan pun boleh. Dengan mengetahui kaedah pengiraan, so mungkin malam ni kita tak mengira lah sebab kita sekadar pengenalan. Dan pengurusan, tuan-tuan, saya kupas terus tentang pengurusan. Dalam bab pengurusan pusaka ni, kita kena tahu bidang kuasa yang ada dalam negara kita. Tuan-tuan, pengurusan pusaka, untuk kita dapatkan perintah pusaka supaya rumah boleh tukar nama, tanah tukar nama, kenderaan tukar nama, duit dalam bank boleh keluar, dia sebenarnya duduk di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Sivil. Itu duduknya di situ. Dia duduk bawah sivil. Dia bukan duduk bawah syariah. Kecuali hari ini ada sedikit orang kata transformasi dibuat. Yang menggambarkan mahkamah syariah ni ada sedikit peluang ataupun ruang-ruang untuk dia mengeluarkan perintah. Terutama melibatkan duit dan juga kenderaan. So nak kupas tu panjang lah. Jadi tuan-tuan, dalam pengurusan ni kita kena kenal ARB, Amanah Raya Berhad. Bidang kuasa amanah raya itu setakat mana. Kan kita kena kenal pejabat pusaka kecil, kuasa dia setakat mana. Dan kita kena kenal Mahkamah Tinggi Sivil. Dalam masa yang sama, kita kena tahu juga bidang kuasa mahkamah syariah. Saya pernah bantu seorang cikgu di Jerantut, tuan-tuan. Suami dia meninggal. Dia pergi bank, suami dia ada ASB. Pergi Maybank kata pergi amanah raya. Dia pergi amanah raya. Kan? Dia tak dapat satu nasihat, satu flow yang cantik dalam pengurusan. Dia pergi ARB bagi borang, ARB kata isi borang ni dan hantar nanti kena submit sijil faraid. Sebab dia tak pernah tahu pengurusan. Submit sijil faraid. Bila dia dengar faraid itu, dia bela. Dia tak tahu dah. Dia cari-cari, jumpa maklumat saya, akhirnya dia telefon. Saya tanya isteri ni, cikgu ni, saya kata arwah suami ada tanah ke tidak? Dia kata ada ustaz. Tanah ada, rumah ada. So saya tanya dia, kenapa cikgu pergi amanah raya? Sebab dia kata Maybank suruh pergi amanah raya. Nampak tuan-tuan? Sebab Maybank suruh pergi amanah raya. Sebab mungkin pada pemikiran dia, rumah tanah tu biar dulu. Duit ni dulu. Kadang-kadang waris dia nampak macam tu. Kita perlukan duit, so kita segerakan duit. Tanah rumah kemudian. Ini satu kesilapan. Dia pusaka ni tuan-tuan, jangan diasing-asingkan. Kita settlekan sekali. Kan? Jadi saya ajar dia, saya guide dia, saya bagi panduan, saya kata cikgu tak payah pergi amanah raya. Bukan apa, kalau cikgu pergi amanah raya, cikgu akan di-charge dengan charge yang sangat besar. Tuan-tuan, amanah raya, ni bukan nak burukkan amanah raya, tapi kita nak kongsi ilmu. Amanah raya bagi orang yang ada tanah, ada rumah tak perlu pun. Dia boleh pergi ke pejabat pusaka. Pengurusan dia adalah di pejabat pusaka kecil. Kalau pergi ke amanah raya, bagi orang yang ada tanah, ada rumah, minta maaf lah kalau tuan-tuan dalam ni ada waris-waris kerja amanah raya, minta maaf lah saya tak reti nak berlapik cikgu. Saya akan cerita je. Okey. Kalau tuan-tuan ada rumah, ada tanah, urusan di amanah raya, tuan-tuan akan di-charge, bukan tuan-tuan lah, waris-waris akan di-charge 2%. Kan? 2% tolong kira lah.
Kalau tuan-tuan ada rumah katakanlah harga 400,000, kiralah 2%. Berapa? Kalau 400,000 kan, darab dengan 2%. So 8,000 charge dia. Kan? Tu agak-agak macam mana? Ini benda-benda yang kita nak clear, kena faham pengurusan. Okey, serta memahami konsep agihan yang betul dan sempurna. Seperti yang saya sebut tadilah, dalam pengurusan pusaka ni dia memang memerlukan kepada rundingan, perbincangan. Dia tak boleh bina dengan prasangka yang negatif, kan, persepsi-persepsi yang tak betul dan sebagainya. Kalau tengok orang ni bercakap lebih-lebih sikit, duk rasa macam apa ni, dia nak ke dia lah. Kadang-kadang sukar sebenarnya kita nak bagi nasihat. Saya banyak berdepan dengan kawan-kawan, kita belajar sama-sama, Ustaz Eno dan rakan-rakan asatizah yang lain, ustaz-ustaz yang sama-sama belajar dulu. Dia orang kadang-kadang payah nak handlekan urusan keluarga sendiri. Kadang-kadang mereka ni menantu. Kan? Jadi bila pak mertua meninggal, menantu ni Ustaz Azhari, kan? Mengaji Jordan dan sebagainya. Kan? Tapi belum tentulah dari segi faraid tu ada kemahiran. Tetapi bila dia nak bercakap soal faraid, mula akan dimarahi oleh ipar lain. Kan? Kau senyap. Ada kawan-kawan kena macam tu? Kau senyap. Kau bukan waris. Kau tak boleh bercakap, tak berhak. Jadi tuan-tuan, nak bagi nasihat pun tak boleh. Kan? Kadang-kadang persepsi sampai tahap begitu. Jadi memerlukan kepada orang luar betul lah. Masalah sekarang ni, minta maaf disebut, kadang-kadang kita sukar nak jumpa orang yang betul-betul boleh bagi pendapat, boleh bagi pandangan, boleh bagi idea. Ini yang kita tak ada dalam masyarakat kita. Ya? Sebab faraid ni tuan-tuan, dia tak ada satu, orang kata satu jabatan, contoh pejabat agama dia ada zakat. Dia ada konselor pasal bab nikah kahwin, contoh kan. Tapi bab faraid belum tentu tuan-tuan. Kan? Kalau kata saya pernah bincang dengan qadi-qadi, dia kata kalau orang tanya bab faraid, kami suruh pergi mahkamah. Tuan-tuan, kalau pergi mahkamah, siapa yang boleh jawab pasal faraid di mahkamah? Hakim syar'i, dan percayalah bukan semua hakim menguasai faraid. Sebab tu kita duduk dalam satu bidang yang sebenarnya pada saya sangat-sangat tercicir. Dan sedangkan faraid ini hari-hari orang meninggal dan pasti akan ada harta dan jadi pusaka dan perlu difaraidkan. So sebenarnya kita memerlukan satu badan, satu agensi, satu pihak yang boleh membantu masyarakat. Kan? Tapi buat masa ni belum ada sebenarnya. Ini nak cerita gambaran dia. Baik tuan-tuan. Okey, yang ni poin sangat penting. InsyaAllah yang lah nanti saya akan pergi pada wasiat. Hukum belajar faraid ni tuan-tuan fardu kifayah. Hukum belajar fardu kifayah. Maksudnya malam ni kurang-kurangnya kita telah melaksanakan fardu kifayah. Kan? Sebab fardu kifayah ni kalau tidak dilaksanakan, so satu qaryah berdosa. Satu masjid kampung, kalau tidak ada kuliah faraid, tuan-tuan bayangkanlah satu kampung tu bagaimana. Dan saya percaya bukan masjid kampung, masjid daerah pun belum tentu ada kuliah faraid. Kan? Okey, yang kedua hukum melaksanakan fardu ain. Bila berlaku kematian kepada seseorang, waris wajib letak faraid tu di depan. So dia bukan pilihan. Kan? Sebab faraid ni fardu. Dia sama macam semayang, macam puasa, macam zakat. Sebab tu saya akan tolak, saya akan rak, saya akan jawab. Mana-mana orang yang kata faraid itu pilihan. Faraid itu last sekali. Faraid itu solusi terakhir. Tak kiralah siapa pun. Ya? Sebab kita dapat kadang-kadang lawyer syar'i sebut, kadang-kadang ada ustaz-ustaz agamawan sebut, lecturer universiti pun pernah sebut, pernah ditulis dalam artikel, dalam majalah pun dikeluarkan yang kata boleh kita pilih faraid ataupun tidak. Jadi kenyataan-kenyataan yang boleh mengelirukan. Saya nak betulkan salah faham ini, tuan-tuan macam ni. Okey. Faraid hukum Allah letak di depan. Tetapi kaedah-kaedah pembahagian tu dia terbuka luas. Sebab tu nombor 3 tu saya masukkan sebarang kaedah pembahagian tertakluk kepada konsep takharus. Malam ni hafal kalau ustaz-ustaz tu mungkin biasalah sebut takharus. Cikgu-cikgu tu mungkin agak tergeliat sikit lidah tu. Takharus ni tuan-tuan sekalian dia daripada perkataan kharaja. Kharaja ni maknanya keluar. Jadi saya selalu bagi perumpamaan mudah, keluar ni dia hanya boleh berlaku selepas masuk. Kalau tak masuk tak boleh keluar. Siapa-siapa yang tak masuk Google Meet pada malam ni, dia takkan boleh left. Betul tak Ustaz? Dia tak masuk, dia takkan boleh keluar. Dia minta dengan Puan Guru Besar, cikgu saya keluar dulu. Kan? Awak tak masuk, keluar buat apa? Kan? Jadi masuk di sini, nak bertakharus, waris-waris wajib masuk dalam ilmu faraid. Dia kena tahu hak faraid masing-masing,
tahu kadar masing-masing, lepas tu baru boleh buat perbincangan. Nak buat konsep apa-apa pun tak ada masalah. Sebab tu nombor 4, takharuj itu bermaksud menarik diri daripada menerima hak faraid. So nak tarik diri, kena tahu hak tu. Kan? Dengan cara apa? Lepaskan sepenuh hak. Kata anak-anak, mak kami tak nak bahagian kami. Banyak mana pun kami dah cek tadi bahagian kami, duit ayah sekian, tanah luas sekian. Kami semua anak-anak, kami sepakat tak nak, kami lepas kepada mak semua. Pengorbanan daripada anak, kasih sayang. Tetapi kalau ada anak-anak, mak boleh tak marah pada anak? Anak durhaka kata mak kan. Dia tak jadi durhaka. Sebab Allah dah tentu dah hak anak tu. So anak tu dia nak atas sebab-sebab tertentu. Anak lain nak lepas-lepas. Tapi saya nak mak sebab saya ni ada tanggungan, saya ada itu, saya ada ni, saya nak hak saya. Kan? Tapi saya tak derhaka kepada mak. Kan? Jadi benda-benda macam ni kita nak kena faham. Susah tuan-tuan. Nak bagi pendekatan-pendekatan yang terbaik kepada orang-orang tua ni tak mudah. Kan? Okey, sepenuh hak. Muafakat sama kata boleh berlaku. Tapi syaratnya kena tahu dulu. Nak tebus boleh. Kan? Saya bayar bahagian abang. Kan? Abang serah ke saya, kereta ni saya bayar bahagian abang. Itu tebus. Ataupun jual hak. Ataupun tukar ganti. Ini konsep-konsep yang ada dalam ilmu faraid. So masuk saya di sini tuan-tuan. Tuan-tuan nak muafakat, tuan-tuan nak bagi sama rata. Bukan tak boleh. Boleh. Tapi syaratnya letakkan hukum tu di hadapan. Di mana semua waris-waris wajib tahu hak masing-masing. Okey, sebab tu nombor 5 saya letakkan takharuj itu sah dengan 2 syarat, iaitu yang pertama waris wajib tahu hak dan kadar faraid. Saya duduk dalam bidang ni tuan-tuan. Kan? Contohnya lah, CJ faraid dah keluar daripada mahkamah syariah. Diorang ni bila nak urus pusaka pergi tuntut CJ faraid. Keluarlah CJ faraid, keluar CJ faraid. CJ faraid ni sebitah lalu kalau saya tunjuk tuan-tuan, mungkin ambil masa sikit. Boleh ikut Puan Guru Besar Ustaz kata tadi pukul 10 berhenti. Saya rasanya macam saya tak puas hati berhenti pukul 10. Saya nak minta masa lebih sikit. Boleh Saya nak tunjuk konsep CJ faraid ni tuan-tuan saya nak tunjuk macam ni. Bagi tuan-tuan clear. Okey, saya ambil contoh mudah je lah. Contoh mudah. Katakanlah seorang suami meninggal, dia tinggalkan isteri. Okey, bagi saya tunjuk pada tuan-tuan malam ni Okey, dia tinggalkan isteri. Kemudian katakanlah dia masih ada ayah, dia masih ada mak. Katakanlah dia ada 2 anak lelaki, dia ada 3 anak perempuan. Okey, macam tu. Okey, saya tunjuk kira-kira ni. Ni kalau nak belajar kira-kira cerita lain pula lah. So dalam hukum faraid, isteri 1/8. Sebab si mati ada anak. Ayah 1/6, mak 1/6. Anak lelaki perempuan ni dia akan dapat baki. Jadi dia belum ada bahagian dia tuan-tuan. Sehinggalah proses pengiraan tu dibuat. Jadi bila dia dapat baki, kita akan tunggu baki dia berapa tu. Jadi dalam faraid, dia nak angka ni kita panggil angka pembahagi di atas ni. Saya tulis dululah. Tuan-tuan jangan tanya sebab kita bukan nak fokus belajar yang ni. Okey, 8 darab dengan 3, 6 darab dengan 4, 6 darab dengan 4. 24 bagi 8 dapat 3, 24 bagi 6 dapat 4, 24 bagi 6 dapat 4. So jumlah 11, so baki 13. Okey baki 13. Sekarang tuan-tuan, 13 ni kita yang lain boleh bagi 3 untuk isteri, 4 untuk ayah, mak 4. 13 ni nak cerita macam mana bahagian-bahagian yang mungkin kita pernah tengok dalam gerang tanah. 13 ni kalau nak bagi kepada anak tu ada 5. Kalau 13 bagi 5, dia jadi sama rata. Tak boleh bagi sama rata sebab hukum faraid Allah dah letakkan setiap anak lelaki 2 bahagian. Setiap anak perempuan 1 bahagian. So di sini ada 7 bahagian. Boleh faham tak sikit-sikit kan? Ada 7 sebab lelaki 2 jadi 4, perempuan 3 lah. 4 campur 3 7. Jadi 13 ni nak bagi 7. Dalam faraid 13 bagi 7, kalkulator boleh. Faraid dia tak nak terima. Sebab matematik faraid ni mudah. Dia nak nombor bulat ataupun dalam bahasa Arab dia sebut angka sahih. Jadi macam mana nak buat? 24 di atas tu darab dengan 7. Ni tuan-tuan. 24 darab dengan 7. So kita akan dapat 168. Jadi bila 24 darab 7, 3 darab 7 21, 4 darab 7 28, 4 darab 7 28, 13 darab 7 kita akan dapat 91. 91 ni bila bahagi 7 kita akan dapat balik 13. Maknanya setiap anak perempuan dapat 13/168,
Setiap anak lelaki 2 bahagian, 26/168. Yang lain 168 lah. So nak ceritanya, sebenarnya inilah yang dimasukkan dalam CJ Faraid. Ni. Bahagian tu, pecahan tu. Kan? Cerita hak tengah tu dia tak cerita. Mahkamah Syariah bila kita tuntut mohon CJ Faraid, dia akan keluar ni lah. Isteri 21/168. Ayah 28/168. Mak 28. Anak lelaki, setiap anak lelaki 26/168. Setiap anak perempuan 13. Jadi bila dapat CJ, dia orang tak tahu juga nak bahagi macam mana. CJ dah dapat dah. Nak bahagi duit, nak bagi harta, tak erti juga tuan-tuan. Sebab dia tak pernah lalui proses ini. Sebab tu saya sebut, kita ni walaupun tahu hak, contohnya lah, isteri tadi dia tahu, oh dalam CJ Faraid 21/168. Tapi duit arwah berapa dia dapat. So kita kena terjemahkan balik. Kan? Isteri dapat duit arwah, kalau 21/168 ini, darab lah. Kalau arwah tinggal 1 juta contohnya, kan? 1 juta, dia ke 1 juta, darab 1 juta, darab dengan 21, bahagi dengan 168. So isteri akan dapat 125,000. Tu baru dia jelas. Kan? Kita tunjuk ke dia, oh baru dia buka mata, oh 125,000. Baru dia buka mata. Sekejap, skrin saya hilang. Ya, sekejap. Okey. Baru dia buka mata tuan-tuan. Dia kena jelas yang tu. Kan itu kalau contoh 1 juta lah. Kalau 1,000, RM125. Bagi dia nampak. Macam tu. Anak pun nampak bahagian. Lepas tu baru boleh bincang. Ini saya tunjuk dalam bentuk contoh. Nak bincang, nak bagi sama rata dan sebagainya. Contohnya, dah nampak hak masing-masing. Katakanlah duit tu ada 100K. Kan? Masing-masing dah nampak bahagian. Isteri sekian, ayah sekian, mak sekian, anak lelaki, anak perempuan sekian. Lepas tu nak bincang sama rata. Dan akhirnya persetujuan dibuat untuk bahagi sama rata. Tuan-tuan, kalau kita tengok pada pecahan ini, kan waris yang mula-mula sekali kena setuju bagi sama rata ni, ayah dengan mak. Sebab apa? Sebab bahagian dia paling besar. Dia 28 tu. 28/168. Mak pun 28. Kan? Anak lelaki 26. Anak lelaki kurang daripada ayah, daripada mak. So, orang mula-mula nak kena setuju sama rata, ayah dengan mak si mati. Lepas tu baru anak lelaki. Kan? Jadi kalau semua setuju untuk berlaku sama rata, tak ada masalah. Kan? Bagilah sama rata 100,000 dengan berapa orang tu? Anak 5 campur dengan isteri ayah mak 8. 100,000 bagi 8. Barulah sah sama rata tu berlaku. Jadi kita nampak sekarang tuan-tuan, ini antara contohlah. Kita nampak sekarang dalam masyarakat kita, kadang-kadang faraid ini tak letak di hadapan. Antaranya saya nak terus masuk kepada wasiat. Antara yang jadi tak letak di hadapan ni sebab apa? Sebab ayah mak dia suka pesan. Dia pesan apa? Dia pesan, dia kata kalau ayah mak meninggal nanti, duit ayah, harta mak ni, ayah nak anak-anak ayah semua bagi sama rata, lelaki perempuan. Pesanan. Sama ada dia pesan lisan ataupun dia tulis dalam dokumen dan sebagainya. Tuan-tuan, inilah wasiat. Jadi kalau ayah mak pesan supaya harta dia dibahagi sama rata, tuan-tuan, ini adalah wasiat kepada waris. Jadi nak menjawab tentang wasiat ni, saya nak lakarkan terus je lah. Okey, sebab saya takut masa kita tak cukup. Okey, bila sentuh bab wasiat ni, wasiat dalam negara kita ni sebenarnya banyak. Tapi saya nak fokus pada 2 je. Pertama, wasiat kepada waris. Okey, yang kedua kepada bukan waris. Supaya kita jelas di sini. Kan? Kepada waris dan kepada bukan waris. So siapa waris? Waris ni orang yang terima faraid. Contohnya, suami wasiat ke isteri. Isteri wasiat ke suami. Ayah wasiat ke anak. Kan? Anak wasiat ke ayah, contohlah. Kan biasa kita ayah mak dia sebut kan. Contoh, mak lah, kita ambil mak. Kan mak dah sebut, kalau mak meninggal, kebetulan anak perempuan seorang, hak lain semua lelaki, mak pun sebut, kalau mak meninggal, barang kemas ni mak wasiatkan untuk anak perempuan tunggal mak. Kebetulan anak bongsu.
Kan? Jadi mak pun wasiat. Bila mak meninggal, anak perempuan ni kata apa? Barang kemas ni mak dah bagi ke aku. Sedangkan mak wasiat. Ni saya nak terang. Okey, barang kemas ke duit ke tanah ke sebagainya, kalau sebut atas nama wasiat, wasiat ni sebenarnya dia kait dengan mati. Dia mungkin tak sebut wasiat. Dia kata macam ni, kalau ayah mati, tanah ni ayah bagi pada engkau. Tanah ni ayah bagi pada anak bongsu. Ayat dia ayah bagi, tapi sebelum tu dia dah sebut, kalau ayah mati. Berkait dengan kalau mati, dia jadi wasiat. Dia bukan pemberian. Tuan-tuan, kalau nak beri, nak jadikan hibah, beri sekarang, jangan kait mati. Panggil anak tu, ayah kata, ni tanah ayah bagi pada engkau. Hari ni juga. Anak kata, beres ayah, saya terima. So, itu jadi hadiah. Itu sah sebagai hibah. Tapi orang-orang tua mana ada dia sebut macam tu. Dia tak ada sebut gitu. Dia akan sebut kait mati. Dia tak nak sebut sekarang. Kalau sebut sekarang nanti boleh ke dia nanti bantai dia jual tanah aku nanti tak ada benda aku dapat. Kan? Jadi dia pun tak nak buat macam tu. Dia pesan lah. Dia kata kalau ayah mati tanah ni kau ambil lah. Kalau ayah mati duit ni kau ambil lah. Dia khabar gitu ke anak-anak dia kan. Tuan-tuan, itu wasiat. So apa hukum wasiat pada waris? Kita bincang sikit. Okey. Wasiat kepada waris, memang laju ni saya bercakap ni malam ni Ustaz Eno ni. Okey. Ya, tuan-tuan boleh dengar lah. Okey. Wasiat kepada waris ni, Nabi sebut dalam hadis, la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat kepada waris. Ni, nak sebut tuan-tuan nak? Kepada waris. Maksudnya, maksud tidak ada wasiat ni, tak boleh kita mudah-mudah berwasiat kepada waris sebab hukumnya, Nabi sebut dalam hadis yang lain, la tajuzu wasiyatul liwarithin illa an yasha al-warathah. Jadi ada kait di sini kecuali dipersetujui oleh waris lain selepas mati. Bukan sekarang Kalau ayah panggil anak-anak, ayah wasiat, ada anak setuju, masa sekarang tak pakai. Bila ayah mati nanti balik semula, tanya balik anak tadi, kan? Dia kata dia bantah wasiat tu. Masa tu wasiat tu tidak sah. So wajib kembali kepada hukum faraid. Ni cerita wasiat kepada waris tuan-tuan. Kita kena fahamlah. Jadi undang-undang syariah di negara kita, so pandangan walaupun ada khilaf pandangan jumhur ulama kebanyakan negeri berpegang kepada tidak boleh. Kecuali ada beberapa negeri yang mewartakan wasiat kepada waris sah, tapi kuasa dia duduk bawah mahkamah. Jadi contohnya, kalau katalah seorang ayah dia wasiatkan harta dia kepada anak dia, anak tu waris, kalau di negeri, contohnya negeri apa? Negeri Melaka, Negeri Sembilan, Negeri Kelantan dan juga Sabah. Waris tadi boleh filekan tuntutan di mahkamah syariah. Kalau dia nak tuntut wasiat tadi, kadar dia 1/3. Itu bidang kuasa lah. Yang tu saya kupas sikit lah. Okey, nak cerita panjang. Baik, saya pergi yang kedua tuan-tuan. Wasiat kepada bukan waris. Siapa ni bukan waris ni? Saya nak tunjuk bukan waris yang sekurang-kurangnya tuan-tuan boleh nampak sikit malam ni. Okey, ni kita bubuh nama nama dia Mamat. Boleh nampak warna hitam lah. Okey, nama dia Mamat. Saya nak tunjuk ni bukan waris. Okey, Mamat ni ada anak lelaki dan ada anak perempuan. Tapi ditakdirkan Allah, dua-dua anak dia ni mati dulu. Faham Okey, mati dulu. Mamat ni ada harta, yang anak dia ni kahwin. So yang bawa yang lelaki ni ada anak lelaki dan perempuan, cucu Mamat. Yang perempuan ni pun ada anak lelaki dan perempuan, cucu Mamat. Okey, ni kita bubuh nama Minah lah. Okey, ni kita bubuh nama Dol. Contoh, bagi tuan-tuan mudah faham. So sekarang, bila Mamat meninggal, harta Mamat akan turun ke sini sebenarnya. Ini saja yang mewarisi harta Mamat. Sebab mereka ni waris, iaitu cucu daripada anak lelaki. So apa cerita anak Minah? Anak Minah tak berhak sebab mereka bukan waris. Dalam ilmu faraid, kategori dia ni dipanggil Zawu Arham. Zawu Arham. So dia tidak mewarisi kerana dia cucu daripada anak perempuan. So tuan-tuan, Mamat kalau dia faham faraid, masa dia hidup, harta dia tu mungkin banyak. Kalau dia mati, dia kata cucu ni dia yang dapat, kesian cucu aku daripada anak Minah. Padahal cucu tu yang baik dengan dia. Contoh, mana kita tahu tuan-tuan? Kan? Cucu hak daripada Do ni duduk jauh. Kan? Jarang tengok balik-balik tengok atuk jarang sangat. Cucu yang anak Minah ni lah yang duduk susah payah bawa atuk sebenarnya. So, kalau dia tak buat apa-apa tuan-tuan,
harta mamat akan turun ke sini. So, cucu tak dapat. Masyarakat kita kalau tak faham, dia akan kata hukum ni hukum yang pelik. Apa pasal cucu tak dapat? Kan? Tu yang penting dakwah tu satu. Jadi mamat apa tindakan dia? Dia wasiat lah. Dia dah faham cucu tu tak boleh, wasiat 1/3. Sekurang-kurangnya. Kan? Kalau dia ada 3 juta, mari 1 juta di sini. Dengan wasiat dia tadi. Dan wasiat tu sah. Sebab cucu ni bukan waris. Tapi kalau dia rasa nak bagi lebih lagi, dia kena hibah lah. Sebab wasiat tu hanya sah setakat 1/3. Yang lebih tu kena persetujuan juga. Jadi siapa lagi bukan waris, saya tunjuk tadi tu cuculah. Sebab itu antara benda-benda yang sangat dekat dengan kita. Antara lain anak angkat, anak tiri, anak susuan, kan? Ataupun siapa-siapalah yang bukan waris. Dan termasuk juga bukan waris ni, dia bukan semesti individu. Kita nak wasiat ke masjid, ke ma'had, sekolah agama, tahfiz dan sebagainya. So di sini pun penting. Sebab dalam kitab-kitab fiqh pun duk bincang, ini antara kaedah untuk kita buat amal jariah selepas kita mati, wasiat. Kan? Tu duduknya tuan-tuan. Okey. Tu saya ingat kupasan bab wasiat tu mungkin bolehlah. Nanti insya-Allah kalau tuan-tuan kita ada persoalan, kita tengok kepada persoalan. Okey, sikit lagi saya berhenti pukul 10 lah ustaz nanti bukalah sikit soalan. Okey, saya nak pergi ke pengenalan harta pusaka. Apa yang dimasukkan dengan harta pusaka? Segala harta bernilai milik si mati semasa hidup. So apa yang kita ada masa kita hidup ni? Saya ada pen. Saya mati, pen ni pusaka saya. Saya ada handphone pusaka saya. Saya ada kalkulator pusaka saya. Ya, kalau saya mati. Ya, saya ada apa-apa semualah. Okey, saya ada buku, saya ada kitab. Jangan benda-benda yang besar je. Kadang-kadang waris ni tuan-tuan, dia nampak benda besar je. Pakaian kita ni pusaka. Saya bagi satu contoh. Ini contoh real seorang sahabat kita, Ustaz GPI meninggal dunia. Okay. Kemudian dia ni memang jenis orang aktif bersukan, kayuh basikal, main sukan dan sebagainya. Jadi kawan-kawan ramai. Bila kawan-kawan ramai, mungkin kawan-kawan ni dia dah cop lah, dia dah berkenan lah, dia tengok kawan ni pakai baju gini kan. Jadinya bila arwah ni bila meninggal, ada sahabat-sahabat datang, kawan-kawan datang jumpa isteri. Minta hadiah daripada isteri. Ni nak pesan pada orang yang kalau rakan-rakan kita mati, jangan ambil mudah pergi minta hadiah-hadiah. Minta lah apa-apa pun. Bagilah baju arwah selai. Hari tu duk kenal sangat dengan baju yang dipakai masa duk kayuh basikal gitu. Contoh. Kan? Minta lah apa topi keledar satu, hak jenis naik motor kan. Topi banyak. Dia tak minta benda besar, takkan nak minta motosikal, takkan nak minta kereta, mana dia nak baginya. Kan? Dia minta benda kecil, baju, seluar, selipar. Ya? Jadi isteri ni, kalau silap langkah bagi, so isteri terjebak dengan perbuatan yang haram. Di mana boleh jadi haram? Kalau sekiranya si mati ni ada anak yatim. Itu sangat-sangat bahaya. Kan? Anak yatim ni dia tak boleh lepaskan hak dia. Kan? Kalau anak-anak cukup umur tak apa. Anak cukup umur ni balik dalam hukum syarak, kita boleh minta persetujuan, minta izin. Tapi kalau anak tu masih bawah umur, saya bagi 2 idea tuan-tuan. Kawan-kawan nak datang, minta, boleh. Kawan-kawan tolong bayar bahagian anak yatim. Kalau nak dapatkan baju selai, buatlah anggaran. Baju ni agak-agak nilai dia berapa. Kalau rasa nak bagi lebih, Alhamdulillah. Sebab kita dapat satu orang kata cendera hati, kenangan daripada arwah tu cukup besar bagi kita, so keluarkan duit kita sendiri, tolong bayar bahagian anak yatim tu. Kalau anak dia tu contohnya perempuan seorang, dia ada 1/2 daripada baju tu. Kan? Jadi tolong bayar. Kalau tidak, awak pakai baju tu, pergi mana-mana pun, ingat tu, dalam baju tu ada hak anak yatim, hukumnya haram. Dalam Al-Quran Allah sebut, innal ladzina ya'kuluna amwalal lal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim, ulama dalam sebut ayat ni dia kata makan, sebab makan ni benda utama, tapi bukan setakat makan saja. Makan guna manfaat harta anak yatim secara zalim, dia masukkan api dalam perut dia dan dia akan bakar dalam bara api neraka. Naudzubillah. Jadi biar kita faham. Kan? Saya banyak terlibat khidmat bantu. Kan? Yang datang minta, saya kata terang balik, okey, kalau dah bagi tu cerita balik, minta persetujuan waris-waris. Tapi kalau libatkan anak yatim, dia tak boleh.
Jadi kalau tak boleh nak nyatakan persetujuan, apa lagi idea yang kedua? Kalau kata kawan tu tak bayar lah, dah bagi-bagi dah. Kawan tu pun tak bayar atas nilai anak yatim, kita isteri ni atau suami atau abang-abang yang cukup umur, tolong jamin ganti bahagian adik kita yang bawah umur tu. Ataupun bahagian anak kita yang anak yatim tadi. Kan? Ganti lah. Kita ada duit, kita ada kerja kan, ganti bahagian dia. Sebab kita yang buat keputusan untuk bagi. Tu dia cerita-cerita harta pusaka. Okay, jadi segala barang bernilai milik kita semasa hidup, kita mati semua akan jadi pusaka. Dia tertakluk kepada hukum faraid, di situ ada hak-hak waris. Bukan maknanya nak kena bagi-bagi. Kan? Contoh kalau baju yang ada tu nak kena bahagi juga, payah. Dia lamsamnya kena duduk bersama dengan waris bincang. Baju arwah ni macam mana, perabot dalam rumah ni macam mana, kitab-kitab ni macam mana, alat-alat bertukang ni macam mana, alat-alat bersukan ni macam mana. Waris boleh buat keputusan yang terbaik, secara umum itu dah cukup memadai. Jangan dia ambil, orang ni ambil, orang ni ambil. Akhirnya yang ambil itu siapa dia? Anak saudara. Yang ambil itu cucu. Cucu bukan waris. Kan? Yang ambil itu orang-orang yang tak ada kena mengena. So ni bahaya. Kan? Sebab tu saya masukkan di sini, semua harta termasuk sekecil-kecil harta adalah harta pusaka. Tuan-tuan sekalian, kalau tengok kategori harta pusaka tu, yang terakhir, nanti kita buka soalan. Kategori harta pusaka, kita ada harta taklih, iaitu rumah dan juga tanah. Kan? Ini isu-isu yang berbangkit tentang rumah joint loan, tentang buat rumah atas tanah isteri, buat rumah tanah suami. Baru ni saya ada satu panggilan daripada Kedah, suami meninggal. Kan? Jadi isteri ni banyak tu tanya. Saya cukup masak lah tuan-tuan faham. Kan seorang isteri dia berbeza dengan suami Ustaz Ainul. Kan isteri mati, suami dia lain sikit. Kan? Bila suami meninggal ni, isteri dia lain. Kan? Penerimaan dia lain, cabaran, kesan, dugaan, kan rasa perasaan dia lain. Jadi dia banyak bertanya. Okey, akhirnya antara persoalan dia tanya ialah suami ni ada rumah. Suami ada rumah. Saya kata, okey, saya akan tanya soalan. Suami ada rumah, rumah ni gerannya nama siapa? Kita akan tanya soalan macam tu. Sebab bagi dia, dia anggap rumah tu rumah suami. Geran nama siapa? Dia kata, Ustaz, geran ni geran mak. Geran mak. Jadi, suami buat rumah atas tanah mak. Itu satu isu. Kemudian, bagaimana mak tu pula dengan rumah tadi? Adakah suami buat tu dengan izin mak, dengan persetujuan mak, ataupun memang mak bagi tapak untuk suami buat rumah? Ini benda-benda yang kita nak kena faham, yang kita nak kena jelas daripada awal. Kemudian bila saya selidik pula, dia keluar pula cerita, isteri kan, dia keluar pula cerita. Dia kata sebenarnya Ustaz, rumah ni asal rumah ayah pula. Tadi dia kata suami buat rumah. Kan? Dia keluar pula cerita baru, rumah ni asal rumah ayah, rumah mertua. Ayah suami lah. Maknanya suami buat rumah atas tanah isteri asalnya. Banyak cerita dia tuan-tuan di sini. Akhirnya suami ni, dia ada duit, dia keluarkan duit 40,000, dia renovate rumah ayah. Dia renovate rumah ayah, kemudian ayah meninggal, dia duduk di situ, mak dia duduk sekali. Jadi saya kata logik lah sebab asalnya rumah ayah mak. Suami ni renovate. Jadi suami renovate rumah ni sebenarnya, Ustaz-Ustaz kalau siapa-siapa lah tuan-tuan, kita ada duit, kita tanah mak, tanah ayah kita, rumah asal ada, kita renovate. Kita renovate ni sebenarnya, kita bagi pinjam kepada ayah kita. Ada tak anak anggap macam tu? Ayah, ni kita keluar duit 40,000 ni, kita bagi pinjam ke ayah ni. Kita bukan bagi saya saja ni. Saya tak jumpa lagi anak macam ni. Kan? Biasanya anak dia akan bagi hadiah. Dia ada kemampuan, dia ada duit. Ni ayah, saya keluarkan duit 40,000 baik ke rumah ayah. Kan? So sebenarnya rumah tu tetap rumah ayah. Kan? Jadi di sinilah isunya. Kita nak kena jelas tuan-tuan. Kalau betul rumah suami, pastikan suami tu clear benda tu sebelum dia mati. Kalau pasti rumah tu rumah kita, kita clearkan dulu. Jangan ambil mudah benda-benda macam ni. Kan? Ayah beli rumah tumpang nama anak. Suami beli kereta tumpang nama isteri. Kan? Anak beli kereta tumpang nama ayah. Macam-macam peseng tuan-tuan dalam masyarakat kita. Kesannya kemudian hari selepas kematian. Sebab kita akan berdepan dengan macam-macam cabaran. Kan? Macam-macam perangai manusia, kerenah dan sebagainya. Sebab tu untuk kita kenali harta pusaka ni tuan-tuan, peringkat awal harta-harta yang kita ada ni, biar clear betul-betul. Walaupun nama orang lain, tapi biarlah ada perakuan, ada pengesahan. Kalau tidak ada pengesahan, so memang sakit tuan-tuan. Kita akan berdepan dengan cabaran-cabaran yang berbagai. Itu antara persoalan-persoalan yang saya nak kupas pada malam ni.
So Ustaz, saya serah kepada Ustaz Ainul untuk kita bincang persoalan pula, insya-Allah. Silakan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Muhammad Kushairi Saleh atas perkongsian pada malam ini. Memang kalau ikut masa yang diperuntukkan kepada kita ni, memang terlalu sedikit lah, kerana ilmu faraid ini terlalu luas kan. Jadi kalau tengok pada ruang chat masih belum ada sebarang soalan dari segi secara bertulis. Jadi kalau ada soalan secara lisan, secara direct, ada tak daripada hadirin? Daripada Puan Guru Besar ke? Kalau ada nak tanya, kita ada kesempatan ni. Nampak ada di chat pun tak ada. Jadi mungkin sebab baru lagi didedahkan dengan ilmu faraid ni. Saya sendiri pun memang kurang lagi lah pendedahan berkenaan dengan ilmu ini. Dan memang kalau orang tanya tu memang tak berani kita nak jawab lah, sebab dia berkaitan dengan hak kan. Jadi insyaAllah setakat tu je lah Ustaz pada malam ini. Tak ada soalan tak apalah. Tak ada. Tak reti nak tanya lah tu. Itulah pasal tak reti nak tanya. Tak tahu dekat mana kita nak mulakan persoalan tu. Jadi majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian yang saya kira sangat-sangat bermanfaat. Dan kalau kita dapat catat tu sangat-sangatlah beruntung. Kalau kita tak catat tu satu kehilangan ataupun kerugian lah, sebab banyak ilmu-ilmu yang susah nak dapat di mana-mana majlis. Kurang yang membincangkan tentang ilmu ini. Jadi semoga kita semua akan beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untaian kata yang mampu dilafazkan selain ungkapan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tulus ikhlas buat semua atas kesudian hadir memeriahkan majlis ilmu anjuran KJKT pada malam ini. Saya ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengacarakan majlis ini. Pergi ke dusun memetik kelapa muda si kelapa Bali. Hari disusun, maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Marilah sama-sama kita akhiri majlis pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Sama-sama. Sama-sama, insyaAllah ada ruang jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Tu ada, saya share nombor telefon tu ada tu, boleh kan nak kontak, nak apa-apa isu soalan. Banyak lagi ilmu yang perlu digali ni Ustaz. Yang speechless tu tak tahu nak tanya apa. Kadang-kadang mungkin dah terjawab persoalan yang nak tanya tu. Okey, tapi itulah kadang-kadang mungkin tak tertanya kot. Okey, tak apa insyaAllah. Ada ruang masa jumpa lagi. Okey, InsyaAllah. ataupun kita jumpa untuk jawab persoalan pun boleh. Kumpulkan soalan dulu, nanti kita menjawab persoalan. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Okey, terima kasih semua. Minta izin dulu Ustaz, terima kasih. Terima kasih semua.